Sebenarnya kadang-kadang orang bila ada musibah dia berubah. Dia berubah. Orang Jepun totally berubah bila bom atom jatuh di Hiroshima Nagasaki. Tiba-tiba dia macam tersentak. Bahawa kadang-kadang ada musibah baru nak berubah. Ini satu ungkapan yang kena pada orang Jepun lah. Jadinya apa yang berlaku, mungkin dulu dia rasa dia hebat. Maharaja Jepun tu macam anak Tuhan. Kalau rakyat dia tak pandang dia, tunduk, tak boleh tengok muka dia pun, dah anggap macam anak Tuhan. Tapi bila dah habis Perang Dunia Kedua tu, dia dah dianggap macam orang biasa je dah tak ada lagi. Itu. Jadi balik pada soalan tadi tu, saya yakin dan percaya diorang ni dulu mungkin, sebab bila saya nak ditaja ke Jepun tu belajar, ada cousin saya, kau nak ke Jepun tu, Jepun duduk pancung kepala orang. Dia punya apa tu, impression terhadap orang Jepun memang tak ada yang baik lah. Tak ada yang baik lah. Tapi bila saya sampai sana, saya nampak satu kaum yang berbeza. Dia very Islamic, hormat menghormati, sopan santunnya, budaya timur dia memang tu. Dan satu hari saya pergi dekat universiti saya, ada restoran nama Nania tu, saya selalu pergi situ lah. Saya pergi makan situ. Satu hari ada satu orang tua tu tiba-tiba dia tanya saya, datang dari mana? Saya kata dari Malaysia. Dia terus sujud depan saya. Dia kata, saya minta maaf lah, dulu zaman saya muda saya pernah dekat Kota Baru. Dia kata, dia sebut ada bunuh orang apa semua. Saya minta maaf. Saya kata pakcik, it's okay je, itu zaman dah berlalu dah, kan. Sejak hari tu saya tiap-tiap hari makan situ dapat free dessert. Restoran tu menunjukkan ada keinsafan. Mereka sedar bahawa mereka bersalah dan dia nak ubah balik. Bila nak ubah balik, mungkin dia kata ketika itu Panasonic timbul, Sony timbul, Hitachi timbul. Barang-barang yang dulu dia buat ke arah peperangan dah dijadikan bahan elektronik untuk mempermudahkan kehidupan manusia, contohnya, kan. Jadi benda-benda ni semua orang bila dah sedar, dia lemparkan balik dalam bentuk ekonomi dan sebagainya. Saya melihat bahawa saya pernah pergi ke saya dengan CD lah pernah pergi muzium sebelum dia berlepas kamikaze tu. Maknanya dia tuang minyak dia tu sampai Pearl Harbor, dia junamkan diri dia mati sekali dengan kapal terbang sekali. Yang pergi tu budak 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun. Ini nama kamikaze. Kamikaze ni, kami itu angin, kami itu Tuhan, kaze itu angin, mana angin Tuhan lah. Maknanya dia pergi memang, kalau ikut dia orang kira mati syahid dia orang lah tu. Yang terpilih tu kagum, terpilih oleh raja dia ni untuk pergi tu. Keluarga pun rasa bangga anak dipilih. Tapi kita tengok nota-nota dia orang. Nota mengatakan dia tahu dia pergi akan mati, betapa sedihnya. Bila saya mendengar, saya baca surat-surat sebelum dia orang berlepas tu, kita pun rasa sedih. Dia too young to die lah, terlalu muda untuk mati. Kat Ciran tu. So was very touching lah, saya rasa. Itu menunjukkan bahawa dalam pada dia kagum dipilih, ada juga di sudut hati mereka, betulkah aku buat ni, kan. Mungkin ada yang terfikir gitu, kan. Ada tulisan-tulisan ke arah tu lah. Jadi itu juga yang selalu saya berdebat dengan Jepun. You cakap pasal Dotoku ni, kalau boleh dia dalam disiplin dia orang ni, kita nyamuk pun tak nak bunuh, semut pun boleh kata nak bunuh. Ini kenapa kau bunuh manusia? Kau bunuh manusia ni, kan. Dia kata di situlah ada sikit pertembungan antara menghormati ataupun taat pada raja dengan nak memenuhi dotoku tu ataupun disiplin, kata dia. Pertembungan berlaku. Kalau dia macam hang tuah juga lah, dia demi sultan, dia akan something like that lah. Dia kata no, dia orang bukan niat nak bunuh, tapi dia memenuhi ketaatan dia pada raja dia, maka dia buat benda tu. Kira bermaksudnya apa orang kata Bushido ni memang sekian lama dah. Sekian lama. Benda tu twisted dekat Perang Dunia tu yang mungkin di clash kan. Bushido tu bagus sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita taat biar bertempat lah, kan. Bagi saya lah. Tapi ketika itu dia orang bagi dia orang itulah raja dia dah macam Tuhan dia, kan. Maka dia taat lah. Apa saja yang disuruh tu dia penuhi. Tapi bila dah tewas perang tu, raja tu pun dah lost power. Dia jadi manusia biasa, macam raja berperlembagaan aja. So tak ada apa-apa sekarang dia orang. Tapi yang bagusnya Bushido kekal.
kekal. Dalam konsep sekolahnya, pendidikannya, syarikatnya, peradaban masyarakat dia masih kekal sampai hari ini. Sebab tu setengah orang masa bila kita nak masukkan Islam kat sana tu, mereka anggap kata Bushido tu dah way of life of mereka tau. Jadi buat apa mereka nak ambil way of life baru kan. Betul. So itu bila cakap pasal nak mengislam orang Jepun ni satu cabaran sebenarnya. Sebab kita yang orang Islam ni tak tentu peradaban kita tu sebaik mereka, walaupun kita ni persyahadah orang Islamnya kan. Dia orang dah mengamalkan dulu tahun sebelum zaman Meiji lagi. Dah amalkan gaya hidup sebegitu tu. Dari segi menjaga keharmonian, kebersihan, jimat cermatnya. Ni semua dia dah buat dari dulu dah. Tiba-tiba kita datang nak ajar dia macam mana nak berjimat cermat, macam mana nak untuk menafsir waktu. Aku dah buat kata dia. Jadinya cabaran. Itu cabaran. Jadi sebab saya selalu bercakap kalau kita nak mengislamkan orang Jepun, kita seorang Jepun lah. Mana kita bawa orang Jepun tu ke Malaysia, kita didik dia konten atau ilmu Islam, dia sendiri yang akan mengislam bangsa dia, bukan kita pergilah. Sebab kita pergi cabaran amat besar. Itu pandangan saya. Sebab apa, ramai dah pergi nak mencuba, tapi cabaran tu ada. Sebab kita sendiri, dia nampak kita macam who are you kan, ibarat orang dah 8A, tiba-tiba ada orang nak ajar matematik kan, siapa kau ni? Dia dah jadi gitulah kan. Jadinya kadang-kadang kita ada cara lah kita nak itu, let their people, orang dia orang sendiri yang mengislamkan orang dia. Cuma kita carilah sumber-sumber ataupun individu yang baik untuk kita ajar di sini konten yang betul untuk dia balik ke negara dia mengislamkan orang Jepun yang lain. Itu pandangan saya lah.